Ya, seperti yang kita sedia maklum, bajet 2021 baru saja dibentangkan. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pembentangan bajet 2021 yang sangat menyeluruh dan prihatin rakyat. Motek berbesar hati dan berterima kasih atas peruntukan yang telah diumumkan melalui bajet 2021. Saya yakin bajet 2021 ini adalah usaha berterusan kerajaan dalam memberikan sokongan terhadap industri pelancongan, seni dan budaya tempatan sekaligus menyokong pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Saya juga ingin menyeru sahabat-sahabat penggiat industri pelancongan, seni dan budaya, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk memulihkan industri pelancongan, seni dan budaya negara dengan bajet yang telah diumumkan. Saya banyak-banyak terima kasih. Tapi masing-masinglah kita kena jaga diri ya. Stay safe, orang kata, kita jaga kita. Terima kasih. Mulai 10 Jun 2020, perjalanan rentas negeri akan dibenarkan. Malaysia yang ku puja, di desa juga di kota. Mari nikmati semua cuti-cuti Malaysia. Pohon-pohon melambai, terkenang desa nan permai. Keluarga sahabat andai, mari beramai-ramai. Cuti-cuti Malaysia, jiran
melawat ke tempat-tempat termasuk hotel yang berdekatan dengan kita ini. Sekiranya dibenarkan pembukaan hotel, dibenarkan negeri ke negeri, jadi agak mudah untuk kita membuat persediaan. Jadi pada hari ini kita melihat bagaimana hotel itu comply dengan kehendak-kehendak dari segi syarat-syarat untuk dipatuhi. Jadi nampaknya Hotel Sri Malaysia di sini mereka telah menyambut seruan itu dan juga mereka telah mematuhi syarat PKP ini, di mana dari segi kebersihan kita melihat bagaimana mereka menjalankan pembersihan di dalam hotel sehingga yang kecil-kecil switch itu pun mereka bersihkan. Jangan lupa budaya diperkaya, marilah bergembira, cuti rehat kami indah, semuanya kita ada, Malaysia mempesona. Sekarang ini kita sedang berada di Museum Lukut untuk menyaksikan salah satu lagi produk kita dari segi pelancongan, di mana museum-museum kita ini banyak di negara kita ini, dan kita nak melihat persediaan mereka, bagaimana mereka bersedia untuk menerima pelawat lagi nanti, bagaimana mereka boleh mematuhi PKP ini. Jadi sebab itu kita nak mengalaminya sendiri, kita datang sendiri untuk melihat bagaimana persediaan ini boleh menjadi satu amalan baru nanti. Kita berada di satu tempat di mana ianya menunjuk pantai. Ini salah satu daripada kategori yang boleh kita promosikan pelancongan domestik kita. Ada pelbagai tempat di negara kita. Dan yang penting mereka mengamalkan SOP seperti mana yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan di sini kita memang dari awal kita menyaksikan bagaimana keadaan ini dipatuhi dan kita akan merasa selamat. Pada hari ini kita berada di satu tempat homestay yang salah satu daripada produk yang harus kita promosikan supaya orang luar terutama sekali boleh mempelajari ataupun mendapat pengalaman baru mengenai budaya adat orang. Tadi bila kita sampai, kita disambut dengan kompang ke apa tu. Ini budaya di sini dan kita melihat mereka juga mengamalkan SOP. Mereka cuba sedaya upaya untuk mematuhi SOP yang ada. Ini yang kita nak lihat sebab ini akan menjadi norma baru dalam negara kita. Kali ini saya berada di Inap Desa di kawasan bandar pula. Ini juga satu produk pelancongan tempatan yang kita mempromosikan supaya penduduk-penduduk di Malaysia ini di mana mereka berada, kita banyak pilihan untuk kita lawat di mana-mana tempat di negara kita. Saya yakin di sini adalah tempat yang selamat. Mana-mana kita pergi adalah tempat yang selamat untuk kita lawati, dan maka rebutlah peluang ini. Mereka juga dalam homestay ini mereka juga mengamalkan prosedur yang SOP yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi semuanya selamat insya-Allah.
Hadirin dihormati sekalian, sebelum kita memulakan majlis, marilah kita bersama-sama memperlihat dan menghayati montaj daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK. Ya, seperti yang kita sedia maklum, bajet 2021 baru saja dibentangkan. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pembentangan bajet 2021 yang sangat menyeluruh dan prihatin rakyat. MOTEK berbesar hati dan berterima kasih atas peruntukan yang telah diumumkan melalui bajet 2021. Saya yakin bajet 2021 ini adalah usaha berterusan kerajaan dalam memberikan sokongan terhadap industri pelancongan, seni dan budaya tempatan sekaligus menyokong pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Saya juga ingin menyeru sahabat-sahabat penggiat industri pelancongan, seni dan budaya, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk memulihkan industri pelancongan, seni dan budaya negara dengan bajet yang telah diumumkan. Saya banyak-banyak terima kasih. Tapi masing-masinglah kita kena jaga diri ya. Stay safe, orang kata, kita jaga kita. Terima kasih. Seterusnya, Mulai 10 Jun 2020, perjalanan rentas negeri akan dibenarkan. Cuti Malaysia yang ku puja, di desa juga di kota. Mari nikmati semua cuti-cuti Malaysia. Pohon-pohon melambai, terkenang desa nan permai. Keluarga sahabat andai, mari beramai-ramai. Cuti-cuti Malaysia, jiran rakam seterja. Murid-murid Kita melawat ke tempat-tempat termasuk hotel yang berdekatan dengan kita ini. Sekiranya dibenarkan atau warganet dari seluruh Malaysia. Semoga kita sentiasa sihat walafiat dan sentiasa membiasakan diri dan dalam kehidupan kita dalam suasana norma baru. Kita jaga kita. Sama-samalah kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat menyaksikan FB Live Bicara Wara anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Bagi yang menonton Bicara Wara pada pagi ini, masih sempat untuk berkongsi dengan rakan-rakan tentang program kita pada pagi ini, dan mohon layari FB MOTEK ya, melalui www.facebook.com/mymotek. Pagi ini kita akan bersiaran selama 1 jam, bermula jam 10.30 pagi hinggalah 11.30 pagi.
Tetapi bagi yang tidak sempat untuk menyaksikan secara langsung, bolehlah melayari FB Mike Motek. Program Bicara Wara hari ini adalah sebahagian daripada usaha dan aktiviti memartabatkan bahasa kebangsaan. Setiap tahun pada bulan Oktober akan diadakan program-program bagi menyambut Dekad Bahasa Kebangsaan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau kita lihat dari segi pelaksanaan program, selain pada Motek sendiri, program-program juga diadakan di peringkat agensi. Kita lihat agensi-agensi seperti JKKN, Perpustakaan Negara, Jabatan Museum, Jabatan Warisan dan lain-lain juga melaksanakan program-program. Walaupun tahun ini agak berlainan. Kalau kita lihat dari segi pelaksanaan program kita terpaksa mencari inisiatif baru. Bukan secara berdepan dengan masyarakat ataupun khalayak, tetapi sebaliknya kita menggunakan saluran media yang ada secara online. Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang agak menarik, iaitu bahasa cerminan jati diri. Sebelum itu kita akan saksikan dahulu ucapan aluan yang berbahagia Datuk Dr. Nur Zari Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di kesempatan ini saya mengalu-alukan semua yang sedang mengikuti program Bicara Wara Bahasa Cerminan Jati Diri untuk kita sama-sama menghayati bagaimana pentingnya bahasa dalam mengukuhkan jati diri kita. Program ini adalah usaha-sama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kita sama-sama menyemarakkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa yang mencerminkan jati diri kita, rakyat Malaysia. Bahasa mampu mengukuhkan kepribadian dan perpaduan yang merupakan dua tonggak penting dalam pembinaan dan pengukuhan tamadun bangsa dan negara. Sidara ayu berbaju merah, kerongsang bertatah permata nilam. Bahasa Melayu tercatat sejarah, luas tersebar seluruh alam. Majulah bahasa untuk negara kerana sesungguhnya bahasa itu adalah jiwa bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk KSU. Pagi ini saya tidak keseorangan sebenarnya. Saya ditemani oleh dua tokoh terkenal tanah air yang begitu arif tentang hal-hal kebahasaan ini. So saya sedikit akan memperkatakan tentang latar belakang panel kita pada hari ini. Panel yang pertama ialah Profesor Dr. Siti Zainun Ismail, memang terkenal dan juga sebenarnya kalau ikut tidak perlu pun untuk memperkatakan tentang latar belakang sebab sudah kita ketahui. Walaupun izinkan saya sebut sedikit saja dari segi latar belakang beliau. Beliau merupakan sastrawan negara yang ke-14. Dr. Siti Zainun merupakan seorang tokoh berwibawa dalam bidang bahasa dan sastra serta lukisan. Ya. Beliau adalah pengarang, pengkaji seni budaya dan warisan Melayu, seniman, penyair dan pelukis Malaysia. Sepanjang penglibatan beliau telah banyak menerima anugerah penghargaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hasil karya beliau turut diterjemah dan dipamerkan di banyak negara di seluruh dunia. Jadi mungkin Profesor Doktor akan menambah sedikit dari segi latar belakang ya. Sebab mungkin apa yang saya terangkan tu tak cukup. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bersama di Dewan yang meriah juga ya. Jadi terima kasih moderator kita orang Kelantan katanya. Tanpa Kelantan saya juga tidak jadi begini. Jadi seni budaya itu saya kenali justru berada di Kelantan waktu usia 6 tahun ya. Jadi keindahan budaya itulah menjadikan saya sebagai anak kecil
yang merasa saya ada tanah kampung saya sendiri di Kelantan. Begitulah bila saya balik semula, 3 tahun di Kelantan, tiba-tiba nenek saya datang, bawa saya balik ke Kuala Lumpur. Senang saja alasannya. Dia tak faham bahasa saya. Awak kena balik Gombak. Jadi saya balik semula ke Kuala Lumpur. Tapi setiap tahun, sebab ibu ayah masih di Kota Baru, kita ada cuti 3 kali setiap tahun. Ayah saya yang sebenar kerja di kereta api, jadi dapat tiket percuma. Jadi di situlah di Kelantan saya menikmati budaya, bagaimana benda ataupun buah-buah yang tidak ada di Kuala Lumpur, semua saya jumpai di Kelantan. Dari Kelantan lah saya mengutip Mak Yung, wayang kulit. Dan bila saya ingin belajar seni, saya harus cari akademi yang ada kelas yang begitu. Bila mendaftar di Universiti Malaya, tidak ada satu pun subjek kesenian. Jadi saya tak jadi penisi borang dan saya balik ke rumah, saya melukis. Itu saya berjumpa dengan pelukis Indonesia Afandi di Balai Seni Lukis. Jadi Tuhan membuka pintu, katanya untuk jadi seniman kena pergi Jogja. Bukan Bandung, bukan Jakarta. Sebab Jogja ni seperti Kelantan. Dia sendiri yang mengatakan. Sebab itulah latar belakang kesenian saya. Dan pulang baru saya melamar lah ke UKM. Tetapi selama 2 tahun saya di tempat anda di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai jurulatih kesenian. Jadi seperti pulang ke rumah jugalah hari ini walaupun rumahnya hebat gedungnya. Jadi mungkin bicara kita seperti orang pulang ke rumah keluarga. InsyaAllah. Okay, terima kasih Prof. Siti. Panel yang kedua yang bersama saya pada pagi ini adalah Sifu Pantun Melayu zaman ini. Zaman ini. Beliau ialah Tuan Fu Cik Seng. Beliau sudah pun 30 tahun berkhidmat sebagai anggota Polis Diraja Malaysia, sebagai penyiasat berbagai lah pegawai pendakwa, pegawai operasi, pegawai penguatkuasaan, pegawai penyaras KOR Saksis Universiti Malaya. Beliau juga banyak terlibat dalam seminar, forum kerjaya bahasa dan kebudayaan dan juga sebagai motivator. Beliau seorang yang begitu menyertai dan menjiwai bahasa sastra rakyat seperti pantun dan puisi. Walau kalau dilihat dari segi latar belakang, Tuan Fu ni dari segi kerjaya adalah badan beruniform, tetapi masih lagi mempunyai jiwa seni. Jadi untuk lanjutlah, saya sebagai seorang penggiat bahasa yang bukan Melayu, yang pada pandangan saya ketika ini tidaklah begitu ramai yang begitu menyertai bahasa. Jadi mungkin kita dipertemukan pada pagi ini bagi memboleh saya ketahui juga apakah yang mendorong Tuan Fu lah berminat tentang bahasa ni. Silakan Tuan Fu. Terima kasih Dr. Tan. Terima kasih Prof. Siti. Salam sejahtera salam sejahtera. Memang saya sudah berkhidmat dalam pasukan Polis Diraja Malaysia sudah 30 tahun. Umur dah meningkat ni. Hampir menghampiri warga emas. So apa yang kita minta sekarang, kita minta sihatlah. Saya juga ada orang kata cerita tentang Kelantan, Prof. Kejap lagi kita akan sentuh. Walau bagaimanapun kalau nak cerita, saya sangat teruja bila datang ke sini kerana ada kawan telefon saya semalam. Dia kata, Fu, sejak bila kamu jadi pakar bahasa? Saya kata, saya langsung bukan pakar bahasa. Tujuan saya datang ke sini semata-mata saya hendak menimba ilmu. Dan yang paling bagus dapat menimba ilmu secara langsung daripada orang kata pakar-pakar bahasa. Jadi saya akan berada di sini untuk mengupas dan berkongsi pengalaman saya sebagai penjunjung bahasa. Jadi penerangan dan perkongsian secara ilmiahnya kita serahkan kepada pakar-pakar bahasa. Itu dia. Nanti kita akan kupas seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okay. Terima kasih. Itulah ayat orang yang kalau berminat dari segi bahasa itu berbagai-bagai kaedah diterjemahkan Okey. Kalau kita lihat memang tak dapat disangka bahawa bahasa memainkan peranan penting, Prof dan juga Tuan Fu.
bahawa bukan saja dari segi sebagai bahasa komunikasi, tetapi bahasa juga memainkan berbagai peranan. Kalau kita lihat pada tajuk perbincangan kita pun, bahasa cerminan jati diri. Ya, kita lihat bahawa konsep jati diri dan juga dari segi perspektif bahasa itu begitu penting, dan kita dapat melihat bahawa jati diri itu dalam sanubari masyarakat Malaysia. Kalau kita dapat jermakan ya dalam konteks yang sebenar, maka betapa makmurnya bukan saja bahasa tetapi dalam masyarakat kita yang berbagai kaum. Tapi sepintas lalu ya Prof dan juga Tuan Fu, kita lihat gerakan bahasa ni tahun 1960-an lagi telah pun diadakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa betapa pentingnya bahasa itu. Ya. Dan kita tengok melalui kerjasama Dewan Bahasa Pustaka sebagai peneraju, sebenarnya mereka cuba berusaha untuk mengangkat dengan adanya Minggu Bahasa Kebangsaan, Bulan Bahasa Kebangsaan, dan dalam konteks bahasa itu sendiri, bahawa dalam Perlembagaan Persekutuan tahun 152, perkara 152 sendiri telah dengan jelas menyatakan tentang kedudukan bahasa itu. So pada pandangan saya, dari segi bahasa ini dah banyak perkara yang telah ataupun tindakan yang telah diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, termasuk melalui agensi-agensi. Tetapi saya nak dapat pandangan Prof lah sendiri. Setakat ni, sejauh mana pencapaian usaha-usaha memartabatkan bahasa kebangsaan? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah tadi disebut tahun 60-an. Sebenarnya saya terlibat langsung. Waktu itu lagu Gunakanlah Bahasa Kebangsaan baru saja siap digubah. Kamilah, Tuan Syed Nasir dan asistennya datang ke sekolah kami. Di mana sekolah itu? Kami berkumpul, saya sekolah rendah kebangsaan Setapak, acara menyambut bahasa dan lagu yang baru dicipta itu di sekolah Chenghua, Setapak. Yang menarik lagi, pelajar-pelajar diarahkan, pelajar Melayu diarahkan membawa baju kurung untuk dipakai oleh pelajar Chenghua. Kebetulan mak saya di Johor Bahru. Baju kurung tu memang cantik sekali buatan Johor Bahru, bersembat. Saya belum pakai. Baru lagi. Saya masih pakai baju kurung Kuala Lumpur pendek. Ayah saya tempah di kedai macam baju kurung lelaki. Dan baju cantik saya dipakai oleh pelajar Chenghua. Itulah dorongan cikgu, guru-guru. Di situlah lagu, dan kami diberi lagu Gunakanlah Bahasa Kebangsaan. Itu saya lukis cerita itu di dalam buku saya, buku kanak-kanak. Ya. Jadi waktu itu dengan gairahnya, pelajar-pelajar di Setapak itu rasanya memang komuniti yang dekat dengan keluarga berbagai-bagai kaum. Ya. Pak Cik Cina menjual cendol. Kemudian kalau ingat dekat sekolah kebangsaan Setapak, sudah dipugar, hilang. Kami protes, tapi masjid Setapak diselamatkan. Ada masjid di situ, kalau kami belajar, ambil wuduk, lari ke sana. Ada kenangan kecil saya. Jadi pelajar Cina, bapa dia jual cendol, kemudian pelajar India pula ada jual rojak. Di situlah, melalui perlakuan budaya, kita akrab dan cantik bahasa itu. Mereka sekolah rendah, walaupun belum ada kelas wajib bahasa Melayu, tapi maknya di pasar menggunakan bahasa kita. Jadi di sini pentingnya bahasa yang saya lihat bukan saja ilmu tetapi jalinan perasaan kekeluargaan. Jadi kalau kita melihat sebuah negara, itulah bahasa yang kita tampilkan. Jadi di manakah silapnya, ada sedikit pendidikan, perubahan, jadi ada unsur-unsur politik sedikit, tiba-tiba sekolah kita begini, sekolah begini. Saya tak minat politik, tapi sebagai pengkaji budaya itu agak sensitif. Jadi Dewan Bahasa sebagai tunggak pertama diberi tugasan untuk memajukan bahasa kebangsaan itu, nyatanya kadang-kadang beralih suasana. Jadi untuk pertama dalam ini kita lihatlah. Dan saya pernah membaca sebuah buku oleh anak muda yang usia 21 tahun dari London melamar kerja sebagai pekerja estate. Jadi waktu 1 bulan, 2 bulan dia sampai di Kedah, dia ingin belajar bahasa Tamil
kerana petugas-petugas kebunnya ada orang India. Itu tahun 56. Apa kata ketua dia yang sudah 3 tahun di estate di Kedah itu? Dia kata tanah Melayu akan merdeka tidak lama lagi. Kau kena belajar bahasa Melayu. Dia kata the Malay language in tanah Melayu. Tanah Melayu. Dia gunakan perkataan itu. Jadi John Dodi ini belajarlah bahasa Melayu yang saya kira pembelajaran perlu diajar. Jadi ini yang diusahakan oleh orang-orang asing. Kita ada mereka mengutip pantun-pantun. Termasuklah Dodi ini mengutip pantun. Kita baca banyak buku-buku. Jadi di sini saya melihat pengajaran bahasa itu perlu dari rumah dan dari jiran tetangga. Dan di Kelantan, walaupun dialek Kelantan, ayah saya kerja di CEB, Central Electric Board. Rumah kami turun naik pegawai-pegawai Inggeris. Dialeknya dialek Kelantan. Tapi bila baca rasmi, saya sering mengikuti acara-acara minum petang, bahasa Melayu yang cantik dan harus lulus di Cambridge untuk menjadi pegawai. Kalau jadi penjaga estate saja, okey, boleh pergi. Tapi kalau dia untuk menjadi pegawai, dia mesti lulus juga bahasa Melayu. Waktu itu Cambridge sudah membuka kelas bahasa Melayu Indonesia dan sebagainya. Jadi permulaan saya mengatakan bahawa bahasa itu menjalinkan jati diri, kekeluargaan, keharmonian, dan tentu saja bahasa bukan saja bahasa Melayu sebab kita meminjam dialek-dialek dan dialek itu dikemaskan menjadi bahasa yang tinggi. Jadi saya besar dengan Habib, peniaga kedai, dan saya juga ada toke, kata toke lah maksudnya toke. Di situlah telefon tak ada ya. Jadi saya berlari saja dari rumah, toke mak nak beras. Berapa? 3 leng saja. 3 mangkuk leng ya, dulu leng ya, belum ada. Jadi itu saya melihat tahun itu adalah merupakan keakraban menjalin melalui bahasa. Kemudian yang se-India ini Habib dari Gujarat, setiap hari raya haji membawa dulang makanan ke kampung kami. Dan dia menjamu sebab dia dapat duit pun dari kami kan. Sebab dia berniaga. Jadi itulah. Jadi ada nilai budaya. Saya melihat dari sudut. Saya bukan pakar bahasa ya. Tapi menggunakan bahasa untuk mengalirkan pemikiran saya. Terutama dalam karya kreatif. InsyaAllah. Ya. Itu permulaan. Prof, kalau kita lihat dari segi penggunaan bahasa, termasuk dialek dan sebagainya. Begitu dia diibaratkan seiring, ya seiring dalam konteks ini. So saya nak teruskan dengan Tuan Fu dulu. Kita nak lihat dari segi orang muda, walaupun 30 tahun ya. Sebab saya anggap dia orang muda sebab tengok pada usia dia bandingan saya dia lebih muda daripada saya walaupun kita hampir sebaya ya. Saiz kecil dia nampak muda. Ya. Okey. Dari segi pencapaian bahasa lah, kalau kita lihat sejak tahun 1960-an dan hingga ke kini. Setakat mana perasaan Tuan Fu lah sendiri dari segi pendekatan yang diambil oleh agensi-agensi termasuk Dewan Pustaka untuk mengangkat bahasa ini? Menarik ya. Okey, sebelum kita pergi jauh, saya ingin cerita balik sejarah sedikit ya. Kita lihat bahawa apabila kita memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dalam laporan Razak sebelum merdeka pun telah disedari bahawa perlu adanya satu bahasa untuk perpaduan, untuk menyatu padukan negara kita yang berbilang kaum. Jadi dari sana pendidikan bermula dan apa yang kita lihat sekarang ialah bahkan ya dalam perundangan pun kita telah bergerak ke arah bahasa Melayu. So di sinilah kita kata memartabatkan bahasa kebangsaan dalam pelbagai bidang dalam negara kita. Dengan memartabatkan bidang inilah dapat kita bawa kepada persada luar negara. Ya, persada yang lebih besar. Jadi bila kita tanya saya, bagaimana agensi melihat perkara ini, saya akan lihat dari segi konteks Pasukan Polis Diraja Malaysia sendiri. Ramai orang kata, oh kamu boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik
sebenarnya saya boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik bukan sebab bagusnya saya, tapi sebab bagusnya persekretarian yang memotivasikan saya menggunakan bahasa Melayu ini. Apabila rakan-rakan saya berbicara tentang bahasa Melayu, mereka kadang-kadang gunakan bahasa yang saya kata bagusnya. Mereka menggunakan perkataan-perkataan yang orang kata bertaraf tinggi. Kadang-kadang saya tidak tahu. Jadi saya terpaksa pergi selidik. Konon-konon tidak mahu malulah kan. Jadi secara tidak langsung saya menambahkan ilmu saya dalam bahasa. Dan kita lihat Polis Diraja Malaysia, setiap hari kita bertutur dalam bahasa Malaysia walaupun dalam polis kita lihat pelbagai kaum. Ya, Polis Diraja Malaysia adalah satu agensi kerajaan yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa yang kita gunakan ialah bahasa rasmi, itu bahasa kebangsaan. Dalam penulisan laporan kita buat. Dalam pertuturan kita buat. Kita laksanakan. Jadi secara tidak langsung dia orang kata memartabatkan bahasa Melayu. Dan apabila kita lihat agensi-agensi lain, apabila sebagai pegawai polis kita berinteraksi dengan agensi lain termasuk agensi swasta sekalipun, kita pun menggunakan bahasa Melayu. Ya, secara tidak langsung kita nampak integrasi antara sesama agensi bahagian dalam jabatan dan integrasi bersama jabatan-jabatan lain dan agensi-agensi lain semua menggunakan bahasa Melayu dengan tiada masalah. Sedikit pun tidak mempunyai masalah. Cuma isu yang hendak saya pertengahkan di sini ialah sebagai pengguna ada orang yang orang kata apa dalam pertuturan dia. Ini sebenarnya saya rasa adalah dari segi budaya kita sendiri. Budaya masyarakat Malaysia yang mana kita ada penuh dengan sifat sopan santun, toleransi dan kadang-kadang kita hendak bagi penghormatan kepada orang lain. Apabila orang berbicara dengan bahasa Inggeris, kita menjawab pun dalam bahasa Inggeris sebagai kita kata menghormati dia. Bagus, bagus. Walau bagaimanapun bagi saya, sekiranya kita ingin memartabatkan bahasa Malaysia itu sendiri ya, apabila orang berbahasa Inggeris dengan saya contohnya, saya belum sampai ke tahap itu lagi. Saya sekarang mencuba. Itulah sebab tadi masa kita sembang-sembang tadi dengan Dr. Tan, saya cakap saya akan cuba tidak menggunakan bahasa Inggeris di pentas ini pada hari ini. Kita cuba. Boleh tak boleh itu kelemahan saya, bukan sebab orang lain, saya ya. Okey, balik kepada isu ni. Di mana apabila kita berbicara ya, ada setengah orang dia suka menggunakan perkataan Inggeris. Jadi saya tidak hendak mengatakan bahawa dia hendak nampak dia bergaya, tidak. Sebab saya tidak berada pada pemikiran dia. So apa yang saya hendak jelaskan di sini ialah kalau boleh, dalam kita hendak menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggeris, kita cuba cari bahasa Melayu yang ada sebenarnya. Itu akan menambahkan kehebatan kita dalam bahasa Melayu. Saya bagi contoh, penanda aras. Penanda aras? Bahasa Inggeris bagi saya tak nak sebut. Saya nak Dr. Tan sebut lah. Tak apa doktor, saya pun tak paksa. Okay. Ya, betul. Betul. Saya tak sebut saya tak sebut. Masih berusaha. Ya, itu adalah penanda aras. Tetapi apabila kita berbicara sesama kita, sesama jabatan pun, orang suka gunakan bahasa Inggeris. Jadi di sinilah letaknya kekurangan pengetahuan kita, maknanya kayanya diri kita dalam bahasa sebenarnya. Kalau kita berusaha untuk mencari perkataan tu, ada. Juga kita kata swafoto. Ada bahasa dia, ada perkataan dia. Cuma kita tak jumpa. Tak jumpa bukan bererti tidak ada. Jadi di sinilah yang saya ingat jelaskan. Bahawa apabila hendak memartabatkan bahasa Melayu, kita mulakan dengan diri kita. Ya, bermula dari kita. Ya, terima kasih Tuan Fu ya. Dari segi penggunaan bahasa kita lihat apa yang diterangkan memang jelas bahawa dari segi pencapaian bahasa itu sudah merangkum secara meluas ya. Semua peringkat, di peringkat desa hingga ke kota-kota besar. Memang penggunaan bahasa itu sudah ada. Cuma sekarang ni dari segi konotasi atau penggunaan bahasa itu adakah sempurna? Ya. Persoalannya adakah sempurna? Ya. Sekarang ni kita cakap okey. Dalam penggunaan bahasa harian kita menggunakan bahasa. Tetapi kita campur dengan dialek dan sebagainya, Prof ya. Untuk perbincangan seterusnya kita lihat dalam konteks jati diri. Adakah dengan tidak menggunakan bahasa dengan sempurna ya? Maksud sempurna tidak campur dengan bahasa lain, tidak campur dengan dialek lain, tetapi dalam bahasa Melayu yang sempurna. Itulah saya lihat sebagai cabaran. Tetapi dalam konteks jati diri, kalau ini persepsi saya, Prof dan juga Tuan Fu ya, saya gagal untuk
bincang ataupun menutur dalam bahasa yang sempurna. Maka pada tanggapan saya belum ada satu jati diri yang begitu kukuh tentang bahasa. Jadi saya nak dapat pandangan Prof dululah berhubung perkara ni. Nanti kita susuli dengan Tuan Fu. Silakan Prof. Betul. Bahasa Melayu yang sempurna. Jadi kita balik juga pada sejarah. Ya? Macam mana Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi untuk negaranya. Jadi itu dari Soekarno sendiri. Ya. Tapi sebelum itu pada tahun 1928, berkumpullah pakar-pakar bahasa dan budayawan. Dan kebanyakannya pakar-pakar itu dari negeri Minangkabau. Jadi dengan bahasa yang sempurna. Jadi kalau dengar bahasa Jawa, untuk orang Jawa saja. Jadi bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad 7 dan puncaknya pada abad 14. Itu di Melaka. Jadi semua pedagang-pedagang, bakal-bakal penjajah sudah pun merisik. Walaupun Inggeris datang kemudian, Belanda datang kemudian, tapi dengan menyamar sebagai pedagang, mereka sudah tiba. Mereka tiba di India dan berdagang di Melaka. Apa salah satu, saya lupa nama pengkaji yang buat novel itu, dari orang Belanda yang mengatakan, kita hanya dapat masuk ke wilayah ini dengan bahasa mereka. Tentu dengan dialek yang berbagai-bagai. Jadi di Indonesia sekarang dituturkan berapa juta. Berperang juga mereka antara orang Makassar, orang Bugis dan bagai-bagai. Tapi bahasa Melayu. Tapi sudah distandarkan dengan bahasa baku dan sampai sekarang. Okay. Jadi sekarang masalah kita macam mana? Tadi kita banyak isu yang tambahan, semua kita berkembang dan sebagainya. Tapi sistem pendidikan kita sering diganggu-gugat. Jadi di situlah. Jadi kita sebagai pendidik terpaksa juga menerima arahan-arahan. Sekejap begini, saya tak anda semua tahu masalah itu. Ya. Sekarang dulu kita akan lihat lagu gunakanlah itu setiap sampai kita hafal dari anak kecil. Anak kecil. Dan kita ada dekad bahasa sejak bila? 60-an sudah bermula. Kita bangga dengan menggunakan bahasa itu, tapi pancaroba terjadi dan didikan di rumah juga sudah mula merosot. Kita sudah semua ibu-ibu sibuk. Yang terbaru sekarang anak kita membesar dengan bahasa penjaga rumah, pembantu rumah. Jadi ala Indonesia sekarang anak-anak kita. Ya. Tapi bagus juga, cuma bunyinya A, tapi bahasanya bagus. Ya. Jadi di sini kita nampaknya mengulang masalah-masalah yang sama. Jadi saya selalu terbetik di hati saya ini, hanya cinta dan kasih sayang di mana kau lahir, tanah darah tumpahku. Kalau itu bidalan itu selalu dituturkan pada anak kita yang baru umur setahun, 2 tahun. Di mana kau lahir, di situlah tanah airmu. Sebab itulah bidalan perlu diajar di sekolah-sekolah. Ya. Saya kagum dengan masyarakat Cina. Banyak pelajar saya, banyak jadi guru bahasa. Banyak umumnya. Saya pergi ke Sabah, saya jumpa pelajar saya juga, dia pilih mengajar bahasa Melayu. Sedangkan dia bukan itu. Jadi sekarang ini kita kaji kenapa? Ada rasa simpati. Kerana mereka ini sudah merasa ini tanah airnya. Ya. Itu pun dah dalam perjanjian tahun-tahun kita ambil sebelum tahun-tahun 60-an, sewaktu kita merdeka itu yang saya kutip tadi, perlu belajar bahasa anak tempatan. Disebut bahasa Melayu, bahasa tanah Melayu. Sekarang okeylah kita tak gunakan begitu lagi, kita gunakan bahasa Malaysia. Tapi itu identiti, jati diri. Jadi saya kira kita masih ramai pelajar yang muda, ini peranan mereka. Kita hanya penasihat mereka saja. Jadi bukalah hati, TV, radio, ada ruang di sini. Sekarang lagu itu pun dah tak pernah dengar lagi. Ya? Macam malu. Seperti kita kembali ke zaman silam.
Sedangkan ini terus dikembangkan. Jadi pihak komunikasi Kementerian Kebudayaan mengarahkan saja pihak radio untuk kami ini tidak ada kuasa Boleh masih ada kuasa di sini. Jadi didikan. Sekarang apa yang terjadi di TV kita? Nanti kita bincang kemudian. Ya. Okay, terima kasih Prof. Itu sepintas lalu dari segi konsep jati diri bermula daripada sejarah kita lihat ya. Dan juga asas didikan daripada peringkat rumah dan sebagainya yang mana tidak lagi diteruskan ya dalam konteks dunia hari ini. Ini mungkin salah satu punca mengapa dari segi usaha memartabatkan bahasa di peringkat akar umbi itu masih lagi boleh dianggap kurang berkesan ya. Jadi kita lihat dari konteks jati diri juga ya. Sebagai anggota yang beruniform dari segi disiplin sudah anggap sebagai jati diri. Tetapi dalam konteks bahasa pada pandangan Tuan Fu sendirilah. Dalam konteks atau perspektif bahasa mana yang boleh kita kaitkan dengan jati diri? Silakan. Apabila kita sebut jati diri, dia adalah tentang identiti diri kita sendiri. So apabila kita sebut jati diri dalam bahasa, ia sepatutnya berkait rapat dengan keutuhan, keunikan, keistimewaan dan kesempurnaan bahasa itu sendiri. Jadi secara tidak langsung apabila kita sebut bagaimana kita kata topik tema hari, bahasa cerminkan jati diri. Bagi saya, kita kalau lihat dalam konteks bahasa, bahasa adalah sebagai satu alat pertuturan yang mana kita gunakan untuk berinteraksi. Dianya tidak bernyawa. Jadi bagaimana kita hendak membawa, kata kita hendak membawa nyawa, membawa jiwa dalam bahasa itu adalah pembawakan pengguna. Jadi kami ni yang orang menggunakan bahasa Melayu ni, bagaimana kita hendak menjiwakan bahasa Melayu tersebut, ialah bergantung pada sejauh mana perginya kita untuk mempertahankan, memperjuangkan bahasa Melayu tersebut. Lebih jauh kita pergi, maka lebih kukuhlah bahasa tersebut. Jadi bahasa perantara ni kita tidak boleh nafikan. Jadi apabila kita sebut didikan dari rumah, ya Prof, saya sangat setuju. Sebab kadang-kadang dekat lift pun saya lihat ibu bapa bagi tahu, saya tak sebut bahasa Inggeris, tapi mereka menggunakan bahasa Inggeris untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Saya tak kata mereka ego ataupun bangga dengan bahasa Inggeris, sebab saya tiada di pemikiran mereka, tapi pada pandangan saya mungkin mereka hendak, orang sebut melutur buluh biarlah dari rebungnya, di mana mereka hendak memperkukuhkan asas bahasa Inggeris dia dari peringkat kecil supaya bila dia membesar, dia boleh membawa bahasa Inggeris dengan baik agar dia tidak diperlekehkan oleh orang lain. Betul, konsep dia tidak salah, tapi apa kata dalam kita usaha mengukuhkan bahasa Inggeris dalam anak-anak kecil kita dulu, sama juga pada masa yang sama kita memperkukuhkan bahasa Melayu dalam diri mereka. Pada masa yang sama. Sebab keunikan negara kita ialah kepelbagaian bahasa. Seseorang tu boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan juga bahasa ibunda dia sendiri. Itu ialah keunikan yang hendak kita kekalkan. Dan jati diri yang hendak kita adakan ialah menjunjung bahasa kebangsaan kerana itu adalah bahasa rasmi kita. Jadi bagaimana hendak kita menjunjung bahasa kebangsaan dan tidak melupakan bahasa-bahasa yang lain, itu bergantung pada kekuatan diri kita. Jadi jati diri kita lah yang membawa kepada jati diri bahasa. So sejauh mana kita akan pergi, sejauh itulah kita hendak perjuangkan bahasa Melayu. Oh, okey, saya rasa cukup. Okay. Baik. Begitu bersemangat sekali teruja. Teruja katanya. Okey, saya pun teruja sebenarnya. Terima kasih Tuan Fu ya. Sebab bila kita berbicara tentang bahasa ini, kita lihat setakat jati diri memang begitu meluas dari segi fokus dia. Cuma kita lihat kita ada bahasa penulisan, bahasa lisan. Kita juga ada bahasa isyarat misalnya. Ini adalah bidang-bidang bahasa yang kita lihat. Cuma bagaimanakah kita lihat bahawa macam yang berbentuk isyarat tadi. Dalam nukilan-nukilan lukisan misalnya. Yang memberi cerminan bahawa itu adalah tafsiran kepada apa yang terlihat dalam cara berfikir mereka. Mungkin cara berfikir juga merupakan salah satu gambaran jati diri. Mungkin Prof nak komen sikit tentang ni. Prof pun ada melukis. Betul. Mungkin dari segi pendidikan dia, dalam kajian sejarah budaya kita ada istilah tradisi kecil dan tradisi agung
tradisi besar. Little and great tradition. Itu dikemukakan oleh Edward Said, ya. Bagaimana local activity adalah sumber berkembangnya budaya tinggi. Tanpa kegiatan dari rumah, ini little tradition di rumah. Jadi tradisi kecil di rumah itu dipupuk dan dikembangkan melalui pendidikan hingga tradisi itu menjadi tradisi agung. Dimasukkan tradisi the great tradition apa? Pegawai-pegawai kerajaan, apalagi yang bertugas di kedutaan-kedutaan, sampailah ke Perintah Agung yang ada nilai-nilai the great tradition itu. Ini rasanya dibelajar di kampus-kampus kita. Tapi bila mereka menjadi pegawai kebudayaan, peluang untuk memajukan great tradition itu lebih kepada persembahan popular culture, kebudayaan populer. Nak ambil hati semua masyarakat, dirojaklah kesenian kebudayaan kita itu. Justru di Hari Merdeka, ini adalah the great tradition. Tradisi agung mengumpulkan seluruh rakyat Malaysia, meraihkan apakah persembahan di Padang Merdeka kita. Bukan tradisi agung, popular culture saja. Jadi bila tamu-tamu Inggeris dan orang asing datang, nak melihatkan local identity itu tidak jelas. Sedangkan kita sudah menyatu. Masyarakat Cina dengan dondang sayangnya di Melaka, ya. Zapin Ghazal di Johor sudah menjadi jati diri anak Johor. Sekolah Cina, sekolah ini, ya. Yes. Jadi bisalah saya melihat dari segi tradisi agung itu perlu dikemaskan. Dari segi pakaiannya, tutur bahasanya, ini nak bercakap di bilik air atau nak bercakap di depan menteri. Jadi di bilik itu tradisi kecil. Itu saya serahkan semula. Bermakna dalam bahasa ni pun ada tertib dia. Ya, tertib dia. Tertib bahasa itu. Dalam hujahan, perbincangan kita bukan sepatutnya. Sebab itu saya kait dengan cara berfikir kita tadi. Bahawa bila kita mempunyai satu pemikiran yang membina dan juga positif, bermakna di mana saja kita berada, kita mesti menutur dalam bukan saja sempurna, tetapi mengambil kira tertib bahasa itu sendiri, ya, dalam pertuturan kita. Jadi kita rehat dulu sekejap, Prof dan juga Tuan Fu. Kita akan berbincang terus lepas ni. Kita akan berehat untuk menghayati, ya, dendangan syair oleh saudara Roslan Madum, Raja Syair Nusantara, dengan tajuk dia Syair Bahasa Melayu. Silakan. Bahasa itu cerminan bangsa, cinta ilah setiap masa. Tuturkanlah dengan selesa, orang mendengar jadi biasa. Usah disanjung bahasa orang, bahasa kita tiada yang kurang.
cantik molek dalam mengarang dari dahulu sampai sekarang. Bahasa Melayu sangatlah indah, seluruh dunia mengakui sudah. Usahlah kita ragu dan gundah, gunakan ia sebagai wadah. Jikalau bahasa tidak diangkat, nasib bangsa sukar disukat. Silap nanti karam dan sakat, bahasa asing akan mendekat. Bahasa Melayu sangatlah indah, digunakan dalam puisi dan madah, berkias berlapis di hujung lidah, beri pengajaran sangat berfaedah. Bahasa Melayu bertamsil ibarat, maknanya berlapis, nilainya syarat. Orang membaca tidaklah berat, mudah dipahami apa yang tersirat. Ayolah kita julang bahasa, dijaga pelihara setiap masa. Bahasa Melayu jadi perkasa, nilainya tinggi julang angkasa. Sematkan tekad di dalam hati, cintai bahasa sampai ke mati. Anak cucu warisnya pasti, bahasa Melayu tiadalah ganti. Okey, begitu indahnya syair yang didendangkan, menusuk kalbu sebenarnya, macam lagu ya. Kalau kita dengar lagu pun memang dari segi pengisian, jiwa kita tu ada. Dan syair ni seolah memberi satu detupan ya kepada kita dari segi, bukan sahaja dari segi kaedah penyampaian, tetapi dari segi pengisiannya. Kesian kandungan itu sendiri. Saya sempat sini ambil maksudnya makna berlapis ya. Tapi sebelum tu kita nak teruskan perbincangan kita, nak sambung balik pusingan kedua ni. Kita nak bincang tentang bahasa isyarat tadi. Ataupun bukan bahasa lisan, bukan bahasa penulisan. Tetapi dalam bentuk sama ada lukisan dan sebagainya.
Jadi bagaimanakah kaedah selain pada bahasa lisan dan penulisan ini yang boleh kita ketengahkan untuk mencerminkan bahawa ia juga memberi gambaran dan kaitan dengan jati diri. Jadi saya mula dengan Prof. Ya betul. Ini juga pengalaman saya waktu kecil lah. Waktu kecil ya, mengejar itik, mengejar angsa. Ya. Jadi nenek selalu kata, di mana bumi dipijak, di situ langit. Sebab saya selalu bertanya, dari mana datang itik ayam ini? Ya, dia bukan saintis tapi dia gunakan ini. Jadi carilah nanti bila dah sekolah. Dia sebut bukan sekolah. Nanti di school nanti boleh baca buku. Ini pengaruh Inggeris di kampung pun dah masuk. Sebab British tahun 50-an masih masuk kampung. Sebab dia ngutip getah. Sebab Datuk ada kebun getah. British yang mengendalikannya. Ya, pekerja sebab Melayu belum banyak lagi. Jadi di sini kita melihat. Kita berfikir apa yang dilihat. Jadi bila waktu tu belum ada buku lagi. Jadi saya melakar di tanah. Maka di tanah saya nampak angsa saya, namanya awang. Bila orang yang tidak dikenali datang ke pakaran rumah, dia akan kejar orang itu. Yes, saya heran kenapa dengan saya dia liuk-liuk leher. Habis kata nenek, sebab ada budi pekerti. Angsa pun memilih pada orang yang ada budi pekerti. Sebab kita belai dia. Sedangkan yang lain-lain anak-anak nakal datang nak tangkap kerekah. Taklah budak kampung selalu kejar. Jadi di sini pendidikan juga sudah menjalar dalam diri kita. Ini asuhan dari rumah. Kalau sekolah tidak ada asuhan yang sebegini, tapi dia sudah ada bekal. Itu keistimewaan Kerajaan Melayu Johor Riau. Anda dari Kerajaan Melayu Johor. Johor terbina bila Sultan Mahmud mangkat. Kita tidak ada waris lagi. Seorang puteranya ditawan ke Aceh, tapi putera yang kedua dihantar ke Perak. Sultan pertama Perak adalah anak ataupun anak dia putera Sultan. Dan membawa kitab, itu yang kita tidak tahu. Sebab segala adat-adat raja itu sudah dapat digunakan di istana dalam waktu pertabalan. Jadi ada alat-alat yang digunakan. Sehingga kerajaan Selangor waktu Raja Mulu nak ditabalkan juga harus ke Perak. Jadi di sini, jadi berarti dalam bentuk muzik, jadi muzik, kemudian berkembang seni tarinya untuk istana, dan di sekolah kita sudah membagi-bagikan. Bukan dianggap budaya itu di rumah saja. Patutnya, sekarang saya lama di Indonesia, belajar 4 tahun, tapi sampai buat PhD pun masih berulang. Ini belajar di rumah. Keraton adalah pusat yang dihormati istana. Jadi keraton menyediakan guru-guru tari, cara memakai busana tarian itu diajar di pentas di keraton. Saya melakarlah waktu itu sebab saya jurusan seni lukis. Tak boleh 1 jam duduk di bawah saja sebelum bangun, tak mampu saya. Serimpi, benar tarian klasik ya. Jadi dia menari di lantai, sebarkan selendang dia. Tapi kalau sudah dilatih dari kecil, sebab sambil menari itu ada adab budayanya. Keraton tidak jauh dari masjid. Harus belajar menari selepas azan asar. Ya. Kemudian ada sekaten. Sekaten daripada bahasa Arab syahadatin. Jadi sekaten ini Sultan menganugerahkan makanan-makanan dan dilempar di gunungan, puncak tinggi untuk rakyat. Ini adat saja, tapi nanti makan bersama. Di Aceh juga begitu. Bagaimana tarian-tarian di Aceh itu ada hubungan dengan agama. Jadi namanya sedati. Jadi sedaten, sedati. Alat muziknya sebab melawan Belanda, tidak ada sempat nak buat alat muzik, dia ketuk saja bahu ini. Jadi kalau 1000 tentera Aceh duduk di gunung memukul dadanya, Belanda akan lari. Sebab itulah Belanda lambat dapat menawan Aceh. Jadi balik pada soalan ini tadi, segala seni budaya kita ini berpunca dari satu saja. Didikan jiwa, rohani. Ya? Dan itu diajar. Diajar dari rumah, dan ini tidak berpulang lagi ya. Ibu ayah dah sibuk, siapa yang jaga. Jadi balik pada soalan ini, saya menjawab kerana saya anak tunggal. Sampai umur
7 tahun baru dapat adik. Ya. Jadi saya gunakan kemudahan tanah sampai di Kelantan itu saya gunakan. Jadi ini sebagai sahabat. Bila saya dewasa, saya tahu ini adalah terapi. Balik rumah, baju habis lunyai dengan warna batik, emak rotan saya dengan bulu ayam. Tapi ayah saya pertahankan. Anak-anak perlu bebas memilih apa yang dia suka. Jadi apa yang dia suka ni kutip buah dan sebagainya. Tapi saya belajar. Jadi nama-nama buah tradisi itu kita jumpa di Kelantan. Dipantunkan apa pantun yang suka tak suka mengaji. Buah keranji. Saya dah dengar dah pantun tu. Tapi sampai di stesen Palembang, saya nampak anak-anak jual buah keranji, etok. Jadi di sinilah perlunya komunikasi yang semula jadi. Jadi di sini dia katakan tadi, sedar dan tahu tanah air adalah kekasihku. Ini bahasa romantis sikit lah supaya anak-anak suka. Jadi di situlah kita beri kebebasan anak-anak untuk apa yang dia lakukan dan kita cuma menambah sesuatu. Jadi melalui bahasa. Kalau ibu berbahasanya apa bahasa kasar celupar, anak akan mendengar begitu. Ya? Dan gerak laku melempar. Perlakuan-perlakuan kita ini akan diintip oleh anak-anak kita. Jadi dulu kita baca syair Siti Fatimah, ya, Siti Zubaidah. Sekarang apa yang dinyanyikan? Nanti anak muda kata, kuno lah Siti Zainon ni. Tapi bila saya pergi ke Thailand, pergi ke Champa, negara ASEAN lah ya, itulah yang diajar dulu. Sebelum anda masuk ke sekolah. Ya? Itu pendidikan natural. Iya, terima kasih Prof. Itu dari segi falsafah permulaan. Ya, permulaan, falsafah permulaan pendidikan itu kita lihat melalui syair juga tadi kita untuk Tuan Pu ya, ada makna berlapik ya. Dan kita lihat bahawa dalam kehidupan kita harian pun kita selalunya tidak terus contoh kalau saya ingat lagi, kita tidak akan marah terus pada seseorang itu. Kita akan menggunakan bahasa lapik atau bahasa berlapik supaya sekurang-kurangnya kalau tersentuh pun dia tidak akan marah pada kita. So dalam konteks ni, dalam konteks bahasa berlapik ni, sama ada dulu kalau kita lihat pun majlis perkahwinan. Biasa sebelum kahwin tu dia akan mula dengan pantun dulu, berbalas pantun. Ya, ada yang membeli, ada yang menjual. Ya, dalam konteks hari ini, adakah masih berlaku ataupun harus kita meriahkan lagi suasana setiap perkahwinan? Ya, kita katakan, eloklah sekarang kita mulakan balik dari segi kaedah pinangan ke perkahwin itu. Tak kira dalam masyarakat bukan Melayu pun boleh diadaptasi ataupun diamalkan. So apa pandangan Tuan Fu? Sebenarnya Dr. Tan, perkara ni memang ada diamalkan. Kita tengok sekarang ya, rata-rata kalau kita pergi ke majlis-majlis rasmi ataupun majlis-majlis yang penting, kita tengok pengacara majlis. Ya, tak kira apa bangsa sekalipun ya. Mereka apabila mereka menggunakan bahasa Melayu, mereka akan mulakan dengan pantun. Dan dalam mereka memperkenalkan juri ke, memperkenalkan acara ke, mereka mulakan dengan pantun. Jadi itulah keindahannya. Dan bila Dr. Kan kata berlapik tu, memang saya sangat setuju. Sebab itulah kesantunan bahasa kita. Itulah kemurnian bahasa kita, di mana kita tidak menyakiti hati seseorang secara terus. Kita memberi sindiran, kita berlapik, kita bagi kiasan, supaya secara tidak langsung, kita ingin orang tu sedar akan kesilapan dia. Jadi sebenarnya apabila kita memberi kiasan, orang tu dapat sedar, secara tidak langsung kita tidak meruntuhkan moralnya. Kita tidak jatuhkan motivasi dia. Jadi kita harap dia akan lagi memperkayakan, memperbaiki bahasa dia. Itulah keindahan dia. Dan berbalik kepada cerita tadi yang mana kita kata tentang lukisannya, kita tengok dari peredaran zaman. Kita bermula dengan bahasa isyarat. Kemudian kita mula dengan bahasa lukisan. Kemudian kita bahasa lukisan, kita melukis dekat dinding kan. Kemudian kita mulakan dengan bahasa pertuturan, bahasa persuratan. Jadi perkara ni kita tengok dekat negara kita, sehingga dekat mahkamah sekalipun kita telah menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Cuma sekarang kita ada lihat bahawa memang ada beberapa rujukan dia menggunakan bahasa Inggeris. Tapi dia tidak menghalang penggunaan bahasa Melayu. Jadi di sini bila kita pergi balik kepada konteks lukisan pula,
kita harus apabila kita hendak menyampaikan informasi, maklumat, kita mesti sampaikan dengan pelbagai cara kerana masyarakat kita pelbagai lapisan. Bagaimana dengan mereka-mereka yang orang-orang istimewa? Kadang-kadang mereka memerlukan lukisan untuk memahami bahasa tersebut. Jadi kita boleh adunkan, kita panggil acuan kita sendiri, di mana sudah ada pun, kita ada komik-komik kita daripada bahasa Melayu, kita ada kartun-kartun kita dalam bahasa Melayu, itulah keindahannya. So lukisan-lukisan kita tambahkan dengan bualan-bualan dia dalam bentuk bahasa, secara tidak langsung penyampaian maklumat kepada semua peringkat dapat kita capai. Itu yang paling penting. Okey, terima kasih. Begitu bersemangat sekali dari Tuan Fu bila bercakap tentang bahasa-bahasa berlapis dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat dalam konteks hari ini, Malaysia, kita balik pada isu sikit ya. Malaysia dianugerahkan ataupun direstui ya dengan kekayaan pelbagai seni budaya dan warisan ya. Dan pada yang sama kita ada dialek-dialek mengikut negeri, dialek Kelantan, dialek Sarawak dan lain-lain, Penang ya, berbagai dialek sebenarnya. So kita ada bahasa kebangsaan yang mana ada bahasa rasmi negara. Dan dalam konteks ini pada pandangan Tuan Fu sendiri ada persaingan dari segi usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan itu apabila bahasa-bahasa dialek ini luas, maksudnya saya bahasa dialek ini digunakan secara meluas. Ya. So dalam konteks ni adakah itu cabaran kepada bahasa kebangsaan untuk dimartabatkan ataupun ada kaedah lain untuk kita sama-sama mengangkat bahasa-bahasa yang ada? Sekian. Sila. Betul doktor. Kita gunakan perkataan bersaing sebab wujudnya pelbagai bahasa dalam kehidupan kita dan persekitaran kita. Jadi apa kata selain daripada kita gunakan bersaing, kita boleh tambah positif dalam perkataan tersebut, kita kata bersaing secara positif. Tetapi kalau kita pergi lebih jauh lagi, kita boleh katakan bahawa kita tidak perlu bersaing. Sebenarnya apa yang kita perlu buat ialah sama-sama kita perkayakan budaya ibunda kita sendiri dan sama-sama kita perkayakan bahasa kebangsaan, iaitu identiti negara kita sendiri. Identiti negara bangsa namanya. Orang boleh tanya saya, Fu, kamu Cina, apa budaya kamu? So kami boleh ceritalah, budaya Cina, kita ada bahasa Tionghoa, kita ada logat-logat dia, bahasa Cantonese, logat Cantonese lah, kita panggil bahasa Cantonese apa sekalipun, tapi itu logat. So kita ada cara kita menyambut perayaan, semua itu budaya, semua itu kekayaan pada budaya saya sebagai seorang Cina. Tetapi apabila orang tanya saya, Fu, kamu orang mana? Oh, saya orang Malaysia. Jadi bagaimana saya hendak membawa budaya bangsa ini dan bahasa bangsa ini ke persada dunia? Itulah dia bahasa kebangsaan kita. Itulah identiti kita, itulah jati diri kita. Kita boleh cakap, saya menggunakan bahasa Tionghoa, saya gunakan bahasa Tionghoa dengan baik. Tapi kita kena ingat, adakah itu bahasa kebangsaan negara kamu? Itu ialah bahasa ibunda saya. Bagaimana dengan bahasa kebangsaan? Jadi di sinilah wujudnya, kita bukan kata konflik. Hanya sepatutnya kita nak gunakan sebenarnya, kita nak kata kesedaran. Kesedaran diri kita sebagai seorang individu yang memegang budaya, bahasa kita, ibunda kita, dan sebagai seorang individu secara majmuknya, secara masyarakatnya sebagai warga negara Malaysia yang menjunjung bahasa kebangsaan. Apabila kita dapat jelaskan perkara ini, dia bukan jadi konflik. Itu dia jadi sebagai kayanya budaya kita. Itulah keunikan yang tiada pada bahasa asing. Itulah dia orang kata, itulah nak sebut pun sangat teruja ni. Tak kenal maka tak cinta. Dah, itulah bahasa sebenarnya ya. Acuan kita sendiri. Tapi acuan kita tidak menghilangkan keaslian bahasa tersebut. Ya, betul. Balik pada persoalan yang sama, Prof ya. Mungkin Prof nak tambah berhubung perkara ni. Sebab kita lihat ada setengah-setengah kumpulan ya yang begitu orang kata, nak kata taksub tidaklah ya, tapi begitu cenderung untuk menyatakan bahawa kita bila kita mengangkat bahasa kebangsaan ini, bahasa-bahasa lain itu sekurang-kurangnya perlu dikurangkan dari segi penonjolan dia. So adakah kaedah demikian akan menghilangkan jati diri kita dalam konteks penguasaan ataupun usaha memartabatkan bahasa? Saya melihat tentang jati diri ya. Jati diri, jati, pohon jati.
yang berasal pada bahasa India. Kita ada pengaruh ya. Jadi usianya, pohonnya yang dapat menyimpan air bertahan dalam musim kering, daunnya bertabaran jauh sekali. Jadi diri anda kalau didekatkan dengan hutan jati, berarti itulah personaliti anda yang kuat dan teguh. Okey, ini pendidikan. Kita hanya belajar bahasa sampai kelas bahasa wajib, sampai tingkatan 5 atau tingkatan 6. Masuk universiti barulah ada kelas bahasa kalau dia jurusan bahasa. Tapi di Indonesia, jangan marah kalau sebut ni, sebab dari rumah bahasa tempatan masing-masing. Dia ada Jawa, ada Sunda. Tapi bila masuk ke sekolah, istilahnya bahasa nasional. Bahasa kebangsaan lah. Ya? Jadi harus bercakap dengan daerah tadi waktu rehat, waktu makan-makan. Masuk kelas adalah bahasa nasional. Sebab dalam ni macam-macam. Ada orang Jawa, ada apa. Ya? Jadi kebetulan kerana ragam dialek yang berbagai, Soekarno harus memilih bahasa apa. Itu sampai masuk ke universiti, dia jurusan seni bina, arkitek, engineer, tentera laut, mesti lulu bahasa. Nak jadi kapten ni. Dan waktu nak melantik duta keluar negara, kebetulan saya ada di situ. Pak Taufik adalah seorang penyair terkenal. Kami tengah bercakap di Taman Budaya, Taman Ismail Marzuki, dapat telefon. Maaf ya, saya ada interview. Ni bakal duta akan diinterview. Kok bapak yang, iya, harus lulus satu saja. Jadi duta yang nak jadi lantik ni, salah satu ujiannya, sajak siapa. Jadi sajak terpilih. Kebetulan yang dipilih itu sajak Taufik Ismail. Ya? Jadi bayangkan tugasan mereka. Dan saya duduk berjalan-berjalan di luar negara dengar gamelan. Dengar gamelan di sebuah muzium. Saya masuk muzium. Menangis saya. Yang main gamelan tu duta Indonesia. Mana muzik kita? Pergi ke kedutaan pun saya tak nampak alat muzik. Maaf ya, kedutaan pun, buku pun tak ada. Saya pergi, baru ni saya pergi ke marah dia orang. Tapi ini kenyataan. Pergi ke Itali, di Rom. Pernah ada masalah besar. Saya harus report ke Rom. Sambil menunggu duta masuk, pembantu masuk, saya tu tak ada majalah Dewan Sastra kat situ. Jadi sekarang Dewan Sastra kena hantar majalah-majalah di kedutaan-kedutaan kita. Kemudian sambil saya jalan-jalan tu nampak pula kawan saya Indonesia. Oh, Indonesia, mari sini. Wajah kita Melayu kan, dikira saya Indonesia. Ya mas, ada apa mas? Ni kita ada makan-makan di kedutaan. Berlambak majalah Temponya di situ. Aduh, jadi inilah. Jadi peranan-peranan kita untuk mengekspresikan bahasa itu. Jadi saya kaitkan di sini Hamilton, kenapa dia suka pantun. Apa katanya? Ekspresi puisi yang indah, lidah pemantun itu dapat digabungkan dengan jiwanya. Jadi bila kita bertutur, ada jiwa yang mendesak. Kemana jiwa anak-anak yang tidak mau bertutur dengan bahasa yang betul? Persembahan-persembahan itu ada patutnya. Jadi bahasa main-main di padang bola, di kedai kopi, teruskanlah bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa. Tapi bila bercakap secara formal, ini juga pengacara TV juga, bila nak bertemu ramah orang di jalan, dia pilih saja. Boleh tahu tak isu belanjawan sekarang? Siapa orang ini? Oh, tak pahal, tak leh lah. Dah lah. Ini rasmi ya. Jadi dia tanya, cari, anda bahasa Melayu dengan baik tidak? Interview. Ini peranan anak muda yang dalam bidang komunikasi, ini tolonglah gunakan peluang ini untuk menampilkan. Dan di sebelah saya itu ada orang Inggeris yang pasti bahasa Melayu. Siti, bahasa apa tu? Ini bahasa nasional lah, sebab keluar di warta berita. Ini bahasa rasmi pukul jam 8. Tiba-tiba ada interview. Ada Pak Amin Sweeney. Profesor Amin Sweeney adalah tentera Inggeris yang ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggeris kepada itu ya. Tapi bila tamat tugas selama 3 tahun, dia dipanggil balik, dia tak nak balik. Sebab dia dah sampai Kelantan. Sampai Kelantan, dia main wayang kulit. Di Kelantan lah dia mendapat beasiswa Commonwealth sebagai rakyat tanah Melayu untuk pergi ke London. Padahal dia orang London. Jadi kecintaannya
kesenian juga salah satu menerapkan. Sekarang saya risau dengan Dondang Sayang Melaka ini. Nyonya punya pakaian pun macam malu. Jadi saya tengok pakaian nyonya sekarang adalah watak-watak jenaka. Lelaki yang berpakaian nyonya untuk timbul latar-latar. Nyonya dianggap tidak tak cantiklah baju labu. Ini tradisi warisan. Mereka membuat dondang sayang. Itu memang keturunan Nyonya Melaka. Dan barulah orang Melayu Melaka. Ya. Jadi tangtung tu nyanyi. Ini banyak. Ini Kementerian Kebudayaan juga banyak tugasnya. Jangan biarkan juru tunjuk, juru latih mereka fashion sesuka hati saja. Ya. Jadi selipkan budaya-budaya tinggi yang saya katakan tadi. Budaya rakyat. Contohnya umpamanya bahasa Zapin saya tak nak komen lah di Melaka di Johor dah. Tapi di negeri lain kacau bilau, pakaian pun apa. Pakaian juga bahasa jiwa. Jadi rapikanlah dengan keadaannya, dengan suasananya. Di sini katanya ini lirik pantun yang dinyanyikan itu mengikut wilayahnya. Melaka cara Melaka, Perak cara Perak. Waktu inilah bahasa daerah itu muncul dalam bentuk jenaka. Tapi bila lisan rasmi bertutur untuk menyampaikan ilmu tentang pantun itu, jadilah guru yang baik. Jadi anda adalah guru. Di pasar juga anda adalah guru. Mengenalkan buah-buah ini pada anaknya. Menyanyi. Kadang-kadang mak pun pelat dengan anak ni. Pelat tu sebagai bahasa anak-anak. Tapi makin dewasa, dia harus mendengar bahasa yang benar. Kalau tidak, dia akan gunakan bahasa yang pelat-pelat. Senang saja bahasa nak tidur, apa dia cakap. Pengalaman di Jogja saya pergi ke rumah, ada anak kecil. Ibu mana? Ibu lagi beradu. Ini bahasa tinggi. Kakak lagi tidur. Adik lagi bubuk. Tingkat bahasa untuk anak-anak ini. Jadi, bila dia dewasa, dia tahu ibu pasti beradu. Itu bahasa tinggi dia orang gunakan beradu lah. Tapi kita kadang-kadang tidak, kita ada tapi kita lupakan. Jadi ini tugas ibu-ibu sebagai guru. Rasa bersyukur kita ada keindahan bahasa yang datang dari sanubari kita. Ya. Sanubari kita. Ya. Jadi tuturkan dengan baik. Dan sekarang tadi, kenapa malu? Tadi kita katakan, masuk je dalam lift nampak orang lain datang, waktu itulah dia menggunakan bahasa, bukan bahasa Melayu. Tapi dia, ini yang saya selalu bertembung dengan kawan-kawan, Siti. Saya kawan banyak sarjana asing, ya. Annabelle selalu, Annabelle ni kerana bahasanya bagus, diberi anugerah Datuk oleh Kerajaan Kedah. Kebetulan ibunya orang Kedah Siam. Jadi Dr. Annabelle Caleb, ya. Dan dia membesar di Brunei dan ayahnya menulis setianya dengan tanah Melayu untuk buat master. Dah pencen baru dia buat master masuk USM dengan bahasa Melayunya itu. Sekarang dah meninggal dah beliau ni. Jadi Annabelle adalah pakar tulisan Jawi yang mengkaji manuskrip Melayu dan usahanya sekarang semua manuskrip kita digenitalkan. Nak dipulangkan tak mungkin. Dulu karya kita dicuri, dilelong. Ya. Terakhir saya dapat berita sebanyak 3,000 manuskrip dari Keraton Jogja dirampas oleh Raffles. Terbaru mereka ada buat kajian itu. So saya mengadu dengan kawan di sana dan jadi hak milik perpustakaan. Tapi kami akan buat dan kami hadiahkan. Jadi perpustakaan negara pun ada jaringan. Ini tadi syair-syair kita semua di situ. Dan ini perlu dikuliahkan. Tidak semesti di Jabatan Bahasa. Di Fakulti Keuangan, Fakulti Pendidikan, di Geologi. Perlu ada kuliah bahasa dan budaya. InsyaAllah. Cara begini nanti kecintaan itu tumbuh. Ya? Dan orang akan malu bercakap kalau melihat kalau kita bertutur dengan bagus. Malu saya nak cakap. Ya. Jadi jangan memalukan diri anda. Ya, terima kasih Prof. Dari segi bahasa, kalau saya boleh petik apa yang Prof sebut tentang jiwa bahasa. Bukan kegagalannya, tapi
dari segi usaha kita, diri kita sendiri, ya, untuk menguasai bahasa dengan menggunakan bahasa yang sempurna, ia memerlukan satu jiwa, ruh kepada bahasa tersebut. Selagi kita tidak boleh menguasai ruh bahasa itu, selagi itulah kita gagal untuk meletakkan jati diri pada diri kita. Ya, so dalam suasana hari ini kita sentiasa melihat kaedah komunikasi hari ini jauh berbeza dengan dahulu. Sekarang menggunakan alat-alat teknologi canggih, telefon dan sebagainya. Orang sudah kurang bercakap, orang sudah kurang bertemu muka, cuma melalui video conferencing, ya, ataupun melalui secara atas talian. Dan ini mengurangkan dari segi penggunaan bahasa secara bersemuka. Dan juga usaha-usaha menyemarakkan bahasa itu pada pandangan saya mungkin akan terkesan. Ya, saya minta pandangan Tuan Fu lah, untuk bagi sedikit pandangan bahawa perkara ni, adakah perkara ini benar ataupun ini hanyalah ketakutan pada diri kita tanpa melihat pada hakikat sebenarnya mungkin ia mempunyai maksud ataupun memberi hasil yang berlainan. Saya lebih setuju memberi hasil yang berlainan. Sebab ya, betul. Interaksi kita, komunikasi kita secara bersemuka berkurangan. Walau bagaimanapun, interaksi kita secara bersemuka melalui alam maya bertambah. Kerana apabila kita kata ya, kita adakan satu majlis bersemuka atau berinteraksi secara langsung, kita boleh dapat contoh dekat Dewan ni katalah 300 orang. Tetapi kalau kita sekarang membawa perkara ini, program ini ke alam maya, pencapaiannya lebih dari 300. Walau di mana seseorang itu berada, di hujung jari saja dia sudah boleh melihat ataupun bersama-sama kita di alam maya. Jadi kita boleh melihat bahawa konteks bersemuka berbeza dalam konteks secara langsung, tetapi konteks bersemuka di dalam alam maya yang mana kita boleh kembangkan dengan lebih kukuh lagi supaya penyampaiannya lebih meluas. Yang penting ya, tidak kata bersemuka ataupun secara alam maya, yang penting adalah cara kita bertutur dan menggunakan bahasa Melayu tetap kena betul dan sempurna sebagai Dr. Tan cakap tadi. Katalah kita bersemuka, kita boleh santai-santai. Tidak. Kalau kita perlu, kita tetap kekalkan bahasa yang sempurna tersebut. Kalau kita di alam maya juga kita kekalkan bahasa yang sempurna tersebut. Dan yang di sini saya juga ingin tekankan ya bahawa apabila kita melihat mengapa kadang-kadang apabila kita sebut tentang budaya, kita ada rasa malu. Kemungkinan ni timbul, bukan semua, saya percaya mungkin kita rasa malu kerana pengetahuan kita tentang perkara itu tidak sempurna. Kita takut bila kita kongsi perkara itu. Contohnya pakaian. Contohnya pakaian PDRM. Hari-hari saya pakai, saya tahu ini paku dia, pangkat dia, semua kita tahu bahawa ini sempurna. Tetapi kalau saya beri kepada anak saya, contohnya kalau lepas pakai cuci, kita gantung, kita suruh anak kita pasangkan. Anak kita akan rasa, betul ke? Dia rasa was-was. Jadi sama juga kalau saya tak perlu rasa was-was. Jadi apabila kita pergi kepada konteks ya budaya makyong ke mana-mana yang hendak kita nyatakan kepada orang muda, apabila mereka rasa malu hendak sebut, kemungkinan timbul daripada pengetahuan dia terhadap perkara itu tidak sempurna. Dia takut bahawa dia membawa yang silap. Jadi di sini peranan kita untuk memperbagi perkara ini sebagaimana Prof cakap tadi, kita masukkan sebagai satu mata pelajaran dan secara tidak langsung macam mana kita hendak membangkitkan minat seseorang tu, terutamanya orang-orang muda, mempelajari kebudayaan yang orang kata warisan kita. Sebab apabila timbul dia minat, kita akan mendalaminya. Selagi kita tak timbul minat, kita pun kata ala kadar saja. Macam ala bisa, tegal biasa, tahu-tahu setakat macam tu pun cukuplah. Tetapi kalau kita timbul minat, kita akan memperhalusinya, kita akan memperdalami. Lebih kurang begitulah. So kita perluaskan. Okey, saya nak buka sikit topik jangan dalam skop yang lebih luas. Kalau kita lihat dari segi filem ya, nilai ekonomi dalam bahasa, kita lihat filem Korea, filem daripada negara-negara jiran, termasuklah daripada negara ASEAN sendiri, kita lihat filem-filem menggunakan bahasa mereka dan seolah mereka menawan ya dalam konteks quote and quote lah,
menawan bahasa mereka tu dalam budaya, dalam masyarakat kita di Malaysia. Dan kita seolah teruja dengan bahasa Korea dan sebagainya melalui filem-filem yang mereka tayangkan. Dalam konteks yang membina, ya, kita lihat dalam konteks yang membina. Bagaimanakah kita boleh melakukan perkara yang sama dalam mana kita memasarkan bahasa itu, ya, di peringkat antarabangsa. Sudah tiba masanya kita juga mengambil pendekatan yang sama, ya. So, apakah yang harus kita lakukan? Prof, sila. Ya, terbalik dengan kita kan. Sini kita nak pasarkan karya filem kita ke dunia antarabangsa tentu dengan bahasa Inggeris. Tapi yang menang anugerah justru sebalik itu. Okey. Ini ialah tentang jati diri, balik pada semula jati diri, dan sudah distempel, sudah dicop rasmi oleh kerajaan masing-masing. Thailand, tanpa nama Siam, kau boleh keluar. Soekarno juga kalau tukar tidak nama Indonesia, keluar. Saya ada pengalaman, kawan saya, mak nenek dia dah tua, nenek dah tua, pergi ke klinik. 70-an begitulah. Dia tahu nama dia, nama Cina lah. Kemudian kawan saya pergi toilet sekejap. Siti, nanti kalau ada panggilan nama Siti Susanti, itu nenek saya, kau tolong bangun. Panggillah Siti Susanti. Nenek bangun. Namaku lain. Sampai dia tak tahu. Sebab ada 3 bahtera besar sudah dipulangkan balik ke China kerana waktu menjelang kemerdekaan itu mereka tidak mahu tukar nama. Sebab itu di Indonesia kita tidak tahu itu Cina atau jauh atau apa. Tapi kita ada clue nama itu. Di Thailand juga begitu, mesti nama Siam. Kita tak kenal Cina atau Siam. Tapi dari segi bisnes kita tahulah. Yang maju itu keturunan Cina. Tapi namanya. Tapi di Malaysia macam mana? Apakah tunggu arahan? Jadi di sini permainan politik pemerintahan juga ada di situ. Siapa yang nak menegurkan? Saya antara orang yang membebel ke Dewan Bahasa, sian sekali Dewan Bahasa. Saya kata nama jalan tu dah tukar, apa hal tu, saya kata. Sekolah tu. Sekarang Chonghua tidak ada lagi, di Sentul tidak ada lagi tulisan Rumi. Semua. Jadi ini siapa yang nak menjaganya? Disiplin, etika sebuah negara. Kawan saya pergi ke India, sibuk cari rojak. Kata India, tak ada rojak, tak ada cendol di sini. Ini adalah hasil golongan India yang membina satu ikon baru untuk bisnes dia. Rojak bahasa Melayu, cendol bahasa Melayu, bukan itu dari India. Jadi orang yang datang nak jadi rakyat Malaysia juga harus membina satu jati diri bahasa itu sendiri. Jadi ini bukan isu peribadi, tapi adalah isu bersama. Jadi pihak polis juga boleh diarahkan untuk menurunkan poster. Itu kami lakukan waktu kami sekolah rendah. Kami dibenarkan oleh cikgu-cikgu sekolah Cina tu, mana ada tulisan yang tidak tepat, kita koyakkan. Itu guru kalau mereka masih hidup, mungkin dah 90 tahun usia mereka sekarang. Itu saya berpengalaman dengan toke-toke Cina yang masuk kampus. Sekarang itu tidak ada lagi. Ada blok-bloknya sendiri, dan sekarang kita tak tahulah siapa sebenarnya yang harus membetulkan situasi ini. Jadi supaya Dewan Bahasa diberi oleh pihak parlimen untuk dimartabatkan, atau ada senator bahasa dan kebudayaan di parlimen. Lepas Tan Sri Kamarul Arifin jadi senator, kebetulan dia minat kesenian. Lepas tu Dr. Firdaus Abdullah. Sekarang tidak ada lagi senator dalam bidang bahasa. Dewan Bahasa perlu bekerja supaya ada pakar bahasa untuk menyampaikan isu ini di parlimen. Jadi jangan dianaktirikan bahasa ibunda kita. Tanpa bahasa ini, kita tidak berada di bumi ini. Budi bahasa manis bicara ibunda. Dibimbing akal dan tidak berlagak gaya, suburlah jiwa nan mulia. Jadi jangan katakan berbagai bangsa ini kita terpisah hanya kerana bahasa. Ini bukan bahasa peribadi, milik negara. Jadi guru kena menyampaikan dengan
suara yang menyenangkan, jangan paksa ya. Kena balik menjaga kasih tadi. Ya. Betul Prof. Sebab secara tidak langsung ya, kayanya bahasa kebangsaan kita, kayanya kita dengan bahasa ibunda kita, contohnya saya Cina, secara tidak langsung dia melambangkan kekayaan jati diri seseorang tu berpegang kepada bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda dia. Jadi inilah keunikan yang tak ada dekat bahasa asing. So itulah yang kita nak buktikan. Saya nak buktikan juga di sini. Di Australia saya jumpa pelajar Cina. Di London saya jumpa pelajar India. Dengan rasa mesra, puan dari Malaysia terus bertutur dengan bahasa. Tiba-tiba waktu yang sama keluarlah anak Melayu dengan bahasa Inggerisnya dengan saya. Are you come from Malaysia? Tak, saya tangan ulu gombak aja. Jadi tolonglah ya anak-anak muda kita ni bergaya bukan dengan bahasa itu, tapi bergaya dengan jiwa anda. Itulah anda anak Malaysia. InsyaAllah. Jati diri kita. Jati diri Ya, tadi. dalam konteks bahasa ni kita anggap sebagai kedaulatan bahasa. Ya, mana kedaulatan bahasa kita bawa di mana-mana. Tapi balik pada cerita tadi bahawa dalam konteks bahasa ya, kita juga ingin mengangkat bahasa itu di peringkat antarabangsa yang lain ya. Melalui filem misalnya salah satu. Macam Upin Ipin misalnya juga menggunakan bahasa Melayu. Ejen Ali dan drama-drama Melayu juga ada yang mungkin belum lagi memasuki pasaran antarabangsa. Tetapi yang saya nak katakan tentang kejayaan Upin Ipin, Ejen Ali dan yang membawa filem itu ke peringkat antarabangsa. Betul. Jadi mungkin usaha-usaha yang lebih perlu dilakukan supaya lebih banyak filem yang berlatarkan ya seni budaya dan juga bahasa di peringkat antarabangsa. Jadi betul mungkin sebab kita pergi kepada orang kata apa industri muzik. Muzik adalah bahasa antarabangsa. Tak kira lah macam kita dengar lagu Korea ke, kita dengar lagu Thailand. Saya tak faham bahasa dia isi dia, tapi saya faham alunan dia. Kita pun boleh menari-nari ikut alunan dia. So, itulah keunikan muzik. Jadi bagaimana kita nak membawa bahasa kita ke luar negara, sebenarnya dengan muzik pun kita pernah. Contohnya lagu Isabella. Pernah diterjemahkan kepada bahasa lain. Itu kalau kita dapat bawa ke luar negara. Tapi macam mana hendak membolehkan kita bawa ke negara pertama sekali, kita kena banyakkan dalam negara kita supaya kita ada pilihan untuk bawa ke negara. Kalau orang kata apa, nak hasilkan dekat negara kita, hasil dia tak cukup banyak. Tak cukup pilihan untuk kita bawa ke persada dunia. Jadi itu cabarannya. Kalau kita banyak, sangat-sangat banyak, maka banyaklah pilihan kita untuk membawa ke persada dunia. Juga penyanyi-penyanyi kita pun dah ada sampai ke persada antarabangsa. Ramai. Contoh dekat China pun ada. Dekat kita punya penyanyi kita dekat sampai ke macam Datuk Sheila Majid, Datuk Siti Nurhaliza, dah sampai ke persada dunia. Dengan lagu Melayu yang bagusnya. Cuma sekarang bagaimana yang lain nak ikut? Pertama sekali, cuba kita galakkan industri muzik kita di sini. Kita galakkan industri kesenian di sini. Bawa cerita-cerita Melayu dan sebagaimana Prof cakap pun tadi, yang bawa bertanding gunakan bahasa Inggeris tak menang. Bawa bertanding gunakan bahasa negara kita, bahasa kebangsaan, itu yang menang. Sebab itu kriteria dia. Itu keunikan dia, itu kekayaan dia. So apa yang kita cakap selain daripada kita menjiwakan bahasa itu, sebagai kalau kita kata pasukan uniform, kita mendisiplinkan keunikan bahasa tersebut dalam diri kita. Ya, dalam saya menyambut baik dari segi semangat dan juga apa yang dikatakan oleh saudara Fu tadi. Memang dalam konteks jiwa ya, kita anggap bahasa itu adalah milik kita, ya, milik negara sebagai pelambangan sebenarnya. Ia melambangkan identiti negara. Apa yang saya nak kaitkan dengan yang disebut oleh Prof tadi adalah dari segi bukan setakat kita menghayati, kita berasa bangga apabila bahasa kita berada itu. Itu yang kita nak. So inilah tak kira sama ada kita terdiri pada kaum apa. Itu bukan persoalannya. Tetapi semangat jiwa kita adalah demi bangsa dan negara. Iaitu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang harus kita banggakan dan daulatkan bukan dalam negara saja, tapi di peringkat antarabangsa. Mungkin kita ada 5 minit lagi ni. Saya nak bagi peluang kepada Prof dan juga
Tuan Fu untuk memberi sedikit pesanan ke ataupun nasihat terakhir lah. Terakhir dalam, sebab kita tak cukup masa sebenarnya ya. Betul. Saya cadang nak ambil juga soalan-soalan daripada penonton-penonton yang melihat program kita pada hari ini. Tapi saya tidak ada ruang tersebut. Saya diberi hanya 5 minit lagi. Jadi saya bagi at least sekurang-kurangnya 2 minit kepada Prof dan 2 minit kepada Tuan Fu. Dan saya akan buat rumusan yang terakhir berdasarkan pada tajuk kita pada hari. Silakan Prof. Jadi semacam rumusan yang boleh saya simpulkan sini. Kita sedarlah, kita ulang semula, bahasa adalah pemikiran dan jiwa bangsa. Kita perlukan cerdik pandai yang untuk meneruskan perkara ini dari rumah. Ibu adalah cerdik pandai bagi saya ya. Kemudian masalah keindahan bahasa melalui adab itu perlu diajar di sekolah. Kembalikanlah pengajaran bahasa dan budaya. Peranan Dewan Bahasa dan Jabatan Pendidikan perlulah mendapat sokongan moral dan sebagainya. Perlu mereka diberi suara untuk menegur. Mereka akan ketawakan. Sekarang pendaftaran untuk jenama company perusahaan dibuat di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi nama untuk poster, untuk banner adalah bebas. Waktu itulah kita akan melihat nama yang aneh-aneh. Sedangkan nama pendaftaran perniagaan dia dah disahkan oleh Dewan. Kemudian peranan Dewan mempeloskan Akta 152 itu dengan peranan tokoh-tokoh, dan ini juga perlu dari sekolah. Bila masuk parlimen, dia sudah hafal Akta 152. Kemudian dengan rasa terharu, bantahan terhadap PPSMI itu kita pasti teruskan pengajaran pendidikan matematik dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada kelas istimewanya sendiri. Bukan dicampur adukkan dengan disiplin pendidikan algebra. Jadi kami dulu belajar bahasa Inggeris ya. Saya di sekolah kebangsaan. Sebab perjuangan bulan bahasa, ayah tak galakkan saya masuk sekolah Inggeris. Dan saya masih dah keluarkan satu surat. Pelajar-pelajar ini kita akan banner sekolah menengah. Waktu itu belum ada sekolah menengah kebangsaan ya. Tahun 65 atau 64 baru ada sekolah menengah. Kalau tidak, kami akan masuk ke konvent, Bukit Bananas dan sebagainya. Ya. Jadi yang terakhir ialah bukalah jiwa anda, tidak ada rasa dengki, iri dan benci. Kadang-kadang bila sebut Cahaya Nur Alip ni pandangan dia lain saja. Ya. Ni saya tak merasa pun dia dari Taiwan. Dia dari Malaysia. Jadi kita dah bergabung di se-Malaysia di bumi ini. Betul. Jadi kita mertabat kembali jiwa kita, rasa rendah diri kerana tidak diamalkan bahasa dan selain. Itu bukan. Itu bahasa kita, jati diri kita di rumah. Jadi kena pilih tempat yang sesuai untuk kita mengamalkan budaya-budaya yang lain itu. Jadi kita ada hari perayaan Cina, ada perayaan India. Ya? Tapi janganlah anda galakkan baju sari menjadi pakaian perempuan Melayu, perempuan Malaysia, jadi isteri duta. Sekarang gairah menaikkan sari. Pakailah sari, tapi bukan waktu upacara rasmi. Ya, ini sekarang bisnes ya. Sari dah keluar dah. Saya tanya, cantik. Tapi janganlah pakaian rasmi upacara kita di luar negara ataupun acara kita yang rasmi. Ya. Sekian. Okey, terima kasih Prof. Silakan. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Sebelum saya terlupa, kita sebut Kelantan tadi, saya kata kita akan sambung nanti. Betul. Ini keunikan yang harus kita lihat ya. Saya ada seorang kawan nama dia Chua. Kami selalu dah lama berkenalan. Beberapa tahun kita berkenalan. Sehinggalah dia jumpa kawan dia dari Kelantan, dia kecek-kecek. So saya beritahu, Chua, kamu dari Kelantan rupanya. Ya. So itulah kehebatan dia. Walaupun tak bercakap, dia dapat masih mengekalkan dan logat dia. Dan kita kata dalam bahasa kita, dia cair, sangat cair. Terpegun saya. Okay, dari sini saya ingin cerita pasal kita kata kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak pelbagai nama ada. Nama Proton ada, nama Tiramisu ada, semua pelbagai, sebut saja ada saja. Tapi identiti kek lapis Sarawak tetap kek lapis Sarawak. Itulah dia. Jadi apa? Kita sebut kayanya bahasa kita, bahasa kebangsaan kita, bersama dengan bahasa-bahasa ibunda saya sendiri, kita sendiri, dengan logat-logat daerah kita sendiri, itu hanya memperkayakan bahasa kita, tapi yang kita junjung, yang kita julang tetap kesempurnaan bahasa kebangsaan yang melambangkan jati diri kita, yang melambangkan bangsa negara kita. Di sini saya ingin berkongsi ya, kita punya Raja Terombah kita. Yang berbahagia
Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli. Dia profesor tu, profesor dekat UPSI. UPSI, UPSI. Okay. Apa saya ambil petikan dia sedikit. Mohon izin ya, mohon izin. Ya. Okey. Kalau hendak tahu tingginya gunung, tanyalah pada burung enggang. Kalau hendak tahu dalamnya lubuk, tanyalah pada memerang. Kalau hendak tahu luasnya hutan, tanyalah pada Pak Belang. Kalau hendak tahu lebarnya padang, tanyalah pada belalang. Kalau hendak tahu hebatnya bahasa kebangsaan, sama-sama kita tatang, sama-sama kita julang. Wah, begitu bersemangat sekali rumusannya. Ya. Pada pandangan saya rumusan yang terbaik lah. Ya. Sebab apa yang diceritakan adalah tentang kehebatan bahasa, ya. Bukan sahaja tentang penyampaian, kehebatan bahasa dan kandungan bahasa itu sendiri begitu tinggi nilainya dan menyebabkan kita terpaksa menafsirkan apa yang dimaksudkan. Itu adalah sesuatu yang agak menarik. Jadi Prof dan juga Tuan Fu, kita tidak ada banyak masa. Jadi saya nak buat rumusan sikit lah sebagai moderator berhubung dengan tajuk kita hari ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berasa bangga kerana memiliki bahasa kebangsaan yang menjadi lambang, ya, dan identiti kepada negara. Adalah menjadi kewajipan kita semua, ya, sebagai rakyat Malaysia untuk menyanjung dan juga menyemarakkan bahasa Melayu ini. Usaha-usaha memantabatkan bahasa Melayu ini harus dilihat dalam konteks yang membina dan konstruktif ataupun konstruktif dan positif. Sebab bahasa ini milik kita bersama, ya. Usaha memperkasa bahasa kebangsaan tidak harus dilihat satu persaingan kepada bahasa yang lain, ya. Kita harus menerima bahawa usaha-usaha menguasai bahasa lain juga perlu, sebab bahasa ini adalah melambangkan kebolehan dan keupayaan kita untuk menguasai bahasa sebagai nilai tambah kepada diri kita, ya. Sekurang-kurangnya apabila orang berbicara tentang bahasa lain, kita boleh faham. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa kita tidak tinggalkan. Kita sentiasa bawa. Sebenarnya kita tiap-tiap hari kita bawa bahasa kita. Itu dah dekat dengan kita. Tapi ketidakupayaan kita menguasai bahasa kita dan kita meletakkan bahasa kita kurang daripada bahasa orang lain. Itu yang akan menyebabkan jati diri kita tu dilihat kurang, ya. Okey. Sekiranya roh atau jati diri bahasa itu tidak dijiwai, ya, tidak dijiwai, maka bahasa kita akan terkulai sepanjang masa, ya. Jadi kita kena suburkan dia dengan baja-baja bahasa yang indah dan menarik supaya orang lain juga akan merasa kuasa bahasa itu dan akan turut sama kita memperjuangkan bahasa itu, ya. Itulah rumusan saya. Saya sekali lagi bagi pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya merakamkan ucapan terima kasih kepada Prof Siti dan juga Tuan Fu, ya, kerana sudi bersama kita pada hari ini dan juga berbincang secara begitu terperinci, ya. Walaupun konsep ini kita masih boleh teruskan perbincangan, tetapi disebabkan masa yang tidak mengizinkan, kita akan berhenti di sini. Saya juga tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang bersama kita melalui FB Live dan terima kasih kepada saudara Roslan Madun, Raja Syair Nusantara atas penampilan khas dalam program ini. Terima kasih juga kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang memberi sokongan, ya, kepada Motek dalam usaha memperkasakan bahasa kebangsaan ini. Sejak sekian lama lah sebenarnya, tiap-tiap tahun kita mengadakan program bahasa ini dengan kerjasama dan juga sokongan daripada Dewan Bahasa Pustaka. Sebagai penutup, kita akan diperdengarkan lagu oleh saudara Roslan Madum dengan tajuk Lemak Manis. Sama-samalah kita saksikan. Sekian, terima kasih, salam hormat dan jumpa lagi.
terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Pohon sena, pohon meranti, di tengah-tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun bertalu-talu. Abang di